Assalamualaikum. Hari ni aku nak review kemah cycling ataupun backpacking daripada Nature Hike. Nature Hike 20D. Aku dah lama dah impikan untuk beli ni, tapi disebabkan harga dia agak keras jadi aku tangguhkan, dan semasa trip aku yang lepas aku sepatutnya aku beli kemah ni, tapi bajet aku masa tu tak cukup besar dan aku pilih kemah lain. Dan selepas habis trip aku decide lah, aku putuskan untuk aku beli kemah ni. Dia agak mahal sikit tetapi serius berbaloi. Jom kita pasang kemah ni, apa lengahkan masa. Mari. Tengok, siap dapat percuma. Free gift daripada seller. Lampu lampu jenis lantern untuk camping. Okey, ini dia. Kemah Nature Hike 20D. Cycling ataupun backpacking tent. Jadi, mari kita pasang. First sekali, kita pasang dia punya mat ataupun tikar dia. Ini dia punya strap. Ini packs ataupun paku lah. Dalam bahasa Inggeris dia panggil packs, untuk cucuk ke empat penjuru kemah ataupun pintu kemah. Tujuan dia untuk pastikan kemah kita lebih stabil, terutama sekali bila kita pasang dia dekat tanah, dan kita kalau ada masa kita camping, kalau ada angin kuat ataupun hujan lebat. Jadi benda ni korang kena pasang. Kedua adalah tiang dia ataupun rangka dia. Rangka ni diperbuat daripada aluminium. Jadi kalau korang nak beli kemah, pastikan pilih rangka, kerangka body dia daripada aluminium. Ada dua jenis kerangka dalam camping tent ni yang biasa kita boleh jumpa lah. Satu daripada jenis fiberglass. Fiberglass ni biasanya kemah yang agak murah sedikit lah. Dan lagi satu adalah aluminium. Kenapa aku prefer aluminium? Sebabkan aluminium ni dia lebih tahan berbanding fiberglass. Fiberglass dia lama kelamaan dia akan reput, dan macam pengalaman aku sebelum ni, selepas setahun macam tu rangka kemah aku dia mereput, dan dia macam fiberglass dia macam bercerai lah macam tu. Serius tak kukuh. Jadi pilih material kemah aluminium. Itu paling penting. Jadi sekarang kita pasang rangka dia. Selepas kita sambungkan rangka dia, kita letakkan dia ke tepi lah. Kedua yang paling penting, step by step untuk pasang kemah ni adalah kita buka dia punya body dululah. Inner layer orang panggil. So ini dia punya inner layer. Kita bentangkan. Lepas kita bentang, baru kita pasang kita punya rangka kemah ni. Okey, macam sekarang korang lihat, struktur dia dah berjaya dipasang. Seterusnya, kita cuma sambungkan bahagian inner layer ni ke rangka kemah ni. Senang je, cuma clip saja. Dia guna sistem hook. Kemah kita dah mula menampakkan struktur dia. Aku baru tahu dia punya hook dia, kemah ni sangat minimal berbanding kemah yang aku guna sebelum ni. Ada 1, 2, 3, 4, 5 hook sahaja untuk memegang bahagian inner layer dengan rangka. 3, 4, 5, 6. 6 hook sahaja. Sangat-sangat minimal. Dan kemah ni dia cuma satu pintu je. Sebab ini kemah single Seterusnya kita pasang outer layer pula. Okey, dekat penghujung outer layer ni dia ada macam clip. Jadi mudah saja korang cuma klipkan dan tarik dia punya strap. Klip dan tarik.
Ini adalah dia punya air ventilation dia. Pastikan kemah ni dapatkan ruang pengudaraan lah. Ini sangat penting. Kalau tak, memang akan berpeluh-peluh kita dalam kemah nanti. Ini adalah pintu utama dia. Dekat hujung, dekat tengah-tengah pintu kemah ni, dia ada kedua-dua tali lah orang panggil. Ini kita letakkan, kita akan pacak kita punya pegs ataupun stick. Kita akan pacak kita punya paku tadi di pintu. Macam dekat ke ujung-ujung penjuru kemah ni, sebenarnya terpulang kalau korang nak pasang ke ataupun tak pasang. Tapi kalau cuaca hari tu elok, tak hujan, angin pun tak kuat, tak payah pasang pun tak apa. Tapi kalau cuaca hari tu hujan dan berangin, seelok-eloknya pasang lah. Jadi kemah kita lebih kukuh. Okey, ini adalah dia punya pegs ataupun stick. Normal je, cuma besi. Tapi dia boleh tahan ringan Tak tahu ni apa material dia, digunakan aluminium juga ke. Okey, sekarang kita pasang. Kita akan dapat tali ni juga. Tali ni dia punya function dia untuk tarik, untuk bagi kemah ni lebih kukuh. Kita akan pasang dengan pegs lah. Kita akan ikat dengan pegs dan kita akan letak di penghujung, di penjuru kemah ni, supaya kemah ni dia lebih kukuh lah, dia lebih stabil. Sekarang kita tengok bahagian dalam kemah ni pula. Okay, jom masuk ke kemah Nature Hike 20D Cycling and Backpacking Tent. Dia punya pintu je, pintu CC. Ada satu pintu je. Zip. Okay, aku tak tutup ni sebab aku nak dapatkan lighting yang elok. Okay, aku cuba baring. Ini ada satu ruang poket untuk kita letakkan apa-apa peralatan kita. Tapi ini aku rasa sesuai untuk letak kita punya macam bag untuk kemah. Kemah ni one person tent, jadi dia agak sempit sikit. Untuk betul-betul muat untuk satu orang saja. Macam aku agak rendah sebenarnya dan aku agak kecil. Kemah ni memang betul-betul muat untuk aku. Macam dekat ujung ni, lebihan ni mungkin aku akan letakkan beg aku, barang-barang aku, dan selebihnya letak di luar lah. Letak di luar kemah ni. Backpack ke ataupun backpacknya basikal ke, barang-barang yang tak penting boleh letak di luar. Sekarang ni tunjuk korang kemah ni bila ditutup. Adalah ruang sedikit, dan kebiasaannya ruang sedikit ni kita letakkan kasut kita, selipar ataupun beg-beg kita yang mengandungi barang yang tak berapa penting lah. Ataupun mangkuk-mangkuk ke, ataupun periuk-periuk. Bagi aku, kemah Nature Hike 20D Cycling Tent ni memang betul-betul compact dan sangat sesuai lah untuk dibawa untuk cycling. Sekarang aku akan cuba alihkan kemah ini. Sangat mudah. Dan yang paling penting, sangat ringan sebenarnya.
Dalam backpacking ataupun cycling ni, yang paling penting adalah kemah. First kali dia boleh dapat tahan hujan yang lebat. Kalau ikut ke info ataupun spesifikasi kemah Nature Hike 20D ni, outer layer dia, second layer dia boleh menampung sehingga 4000 ml hujan. Dan bagi aku 4000 ml ni bagi aku dah cukup, dah sangat bagus. Kalau kebiasaannya kemah yang murah ni, dia punya kadar mililiter dia antara 2000 ke 3000 ml. Dia tak boleh tahan lah dengan hujan yang lebat. Kalau boleh tahan pun mungkin 1 jam ataupun 2 jam yang pertama, dan selepas tu kemah itu akan air tu akan mula merasap ke dalam kemah lah. Kemah tu akan jadi lembap. Worst case scenario, kemah tu akan bocor lah. Sekiranya kemah tu mempunyai ketahanan hujan dia antara 2000 ke 3000 ml. Okey, sekarang ni jom kita sembang sikit pasal kemah ni. First kali adalah beritahu pasal berat lah. Kemah ni, kemah Nature Hike 20D ni, dia punya berat antara tanpa pack, tanpa dia punya paku lah, berat dia dalam 1.5 kilo. Tapi dengan paku sekali, dengan dia punya packs dia semua, 1.8 kilo. Jadi bagi aku, ini kemah pembelian aku yang paling aku sangat berpuas hati lah. Sebab kan aku memang mengimpikan kemah di bawah 2 kilo. Sebab kalau travelling ni tak kisahlah sama ada aku backpacking ataupun cycling, kedua-duanya korang kena membawa beban lah. Especially kalau korang backpacking lah. Kalau korang backpacking dan korang jenis suka wild camping, amat penting lah untuk korang pilih kemah yang ringan. Tapi kebiasaannya kemah yang ringan ni ataupun ultra light tent ni, harga dia agak mahal. Selepas aku buat sedikit kajian di internet, di YouTube semua, aku dapati kemah yang ringan yang boleh dikatakan tidak berapa mahal adalah Nature Hike ni. Dan berat dia dalam 1.8 kilo berbanding dengan kemah-kemah yang ada lagi, kemah yang lagi ringan, kemah ultra light. Tapi kebiasaannya kemah-kemah yang lagi ringan ni adalah buatan Europe atau buatan daripada Amerika. Jadi harga kemah-kemah daripada buatan Europe ataupun Amerika ni dia jauh lagi mahal lah. Kalau ikutkan dengan bajet aku, memang sangat-sangat aku tak mampulah, senang cerita. Jadi aku jumpa kemah ni dan aku dah lama dah nak beli kemah ni, tapi disebabkan aku mempunyai bajet yang agak ketat, di mana duit tu boleh digunakan untuk beli peralatan basikal lain ataupun peralatan yang lain lah. Kalau macam aku buat konten dan aku perlu beli barang untuk merekod lah, untuk barang-barang media lah. Jadi kemah ini aku beli untuk buat next trip lah, yang aku akan announce dalam kemungkinan dalam masa terdekat ni. Aku akan buat trip baru, trip berbasikal. Ini adalah kemah yang aku bakal gunakan. Kemah sebelum ni, masa aku trip dekat, masa kita orang cycle Karakoram tu, aku terpaksa tinggalkan kemah tu. Kemah tu boleh dikatakan ringan juga, tapi kalau bandingkan dengan kemah Nature Hike ni, dia punya beza dia dalam 400 gram macam tu. Kemah tu jenama Desert Fox, single tent. Dia punya berat dalam 2.2 kilo ataupun 2 kilo tanpa packs tu. Jadi harapnya kemah ni perform lah. Kalau ikutkan spesifikasi dia, dia punya outer layer ni dia boleh tampung sehingga 4000 ml hujan. Aku pun ada baca review-review dekat internet, dan kemah ni boleh dikatakan review dia sangat baik jugalah. Cuma dia punya kekurangan dia, kemah ni dia agak cetek sikit. Jadi korang kena pandai adjust lah. Kemah ni dia mempunyai, tak silap aku, ada warna hijau, ada warna oranye. Kalau warna oranye ni dia lebih utama lah. Kalau macam korang cari kemah Nature Hike 20D ni, kalau oranye yang korang akan jumpa dulu. Hijau, oranye, biru gelap, biru terang, dan lagi satu color coklat. Color coklat ni agak rare sikit lah. Dan harga untuk kemah ini adalah, dia punya range dia antara 330 sehingga ke 350 ke atas lah, RM350 ke atas. Tetapi aku beli kemah ni dekat China, jadi harga tu aku dapat kurangkan sedikit. Harga tu sedikit murah lah berbanding kalau aku beli dekat Shopee ke ataupun Lazada. Ada lagi satu benda aku nak tambah pasal pemilihan camping tent. Macam kita dekat Malaysia ni, kita beriklim tropika.
Jadi untuk pilih sesuatu kemah tu, pastikan bahagian inner layer dia adalah full net, jaring penuh, bukan half. Ada kebanyakan kemah aku tengok ada yang jenis half, kat sini dia tutup sampai sini. Kalau macam kemah ni dia memang, kalau korang boleh lihat sekarang, memang full net. Full net ni yang bestnya kalau korang tidur dekat dalam bangunan, contohnya seperti masjid ke, ataupun masa tu cuaca baik, korang nak tanggalkan outer layer pun boleh. Korang tidur dengan hanya menggunakan net ni saja. Jadi dia berfungsi jadi sebagai kelambu lah. Kenapa aku kata korang perlu cari kemah yang betul-betul full net dan bukan half? Sebabkan air ventilation dia. Macam sebelum ni aku dekat India, kemah aku sebelum ni dia macam half, dia half net, separuh-separuh. Dan walaupun aku tidur tanpa menggunakan outer layer, macam aku tidur di masjid dekat India tu, aku memang berpeluh teruk. Ketika itu musim summer dekat India. Jadi memang walaupun aku terpaksa tidur dengan menggunakan kemah sebabkan banyak nyamuk. Kemah yang aku guna tu, dia punya inner layer dia berfungsi sebagai kelambu lah. Jadi memang aku memang struggle lah masa tu untuk tidur. Sebabkan satu nyamuk, dan satu lagi tidur dalam kemah yang ada half net memang berpeluh-peluh, panas dan serius memang tak boleh tidur. Pemilihan kemah yang full net ni sangat penting. Jadi air ventilation dia bagus, dan lagi satu dia boleh berfungsi sebagai kelambu. Lagi satu, pemilihan warna kemah juga sangat penting, terutama sekali kalau korang yang jenis backpacking ataupun cycling. Banyak wild camping. Dalam wild camping ni kalau boleh kita sebenarnya tak nak dilihat oleh orang lah, public. Jadi pentinglah kita pilih warna kemah yang blending dengan nature. Kalau kita kebanyakan kemah yang dekat luar sana, warna dia memang agak striking. Contohnya macam warna oranye, warna biru ataupun warna merah. Sebenarnya warna-warna yang striking ni, macam pembuat kemah ni bukan saya saja buat, sebabkan warna-warna striking sebenarnya memudahkan untuk dilihat lah. Contohnya macam kalau ada berlaku apa-apa kecemasan untuk tujuan-tujuan SAR ataupun rescue mission, kemah-kemah yang warna striking ni dia lebih memudahkan untuk orang untuk cari. Tapi aku pilih warna yang warna hijau daun ni, warna hijau gelap ni, sebabkan aku nak lebih blending dengan nature. Sebab kebanyakan trip-trip aku sebelum ni memang kalau setiap kali aku wild camping, maksudnya aku pacak kemah dan tidur dekat luar, aku kena pastikan kalau boleh nak kurangkan daripada dijumpai ataupun di-spot oleh orang-orang tempatan lah. Itu sangat penting. Sebab tu aku lebih prefer kemah yang colour dia lebih gelap sedikit, supaya masa kita wild camping tu, tak nak dilihat oleh orang-orang public lah. Sebabkan kita wild camping kan, kita kemah tanpa kebenaran, kebanyakannya tanpa kebenaran, kita orang main pacak kemah je. Jadi sebaik-baiknya dia lebih blending dengan nature, warna dia tak striking. Paling penting tidak dilihat oleh orang lah, sebabkan kalau nanti orang lokal nampak, first kali diorang akan report ke pihak berkuasa, dan kebarangkalian korang akan dihalau tu sangat tinggi. Sebab tu aku pilih colour yang blending. Benda ni sebenarnya ikut personal preference sebenarnya. Kalau korang nak jenis selamat, ataupun korang ni jenis berkemah dekat tempat perkemahan khas, elok lah kalau korang beli yang warna striking. Tapi macam aku untuk season traveller ataupun long term traveller, aku lebih prefer colour yang gelap dan blending dengan nature. Itu benda ni bagi aku sangat-sangat penting lah, sebab aku banyak wild camping. Jadi sebab tu aku beli colour hijau ni.